Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. 5.2 Faktor penumbuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara faktor penumbuhan Persekutuan Tanah Melayu ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union dan cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, seterusnya sokongan pentadbir British. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Orang Melayu, Raja-Raja Melayu, cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British yaitu Gimmins dan Rhys Williams telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Oleh itu, mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Gimmins mengatakan bahwa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Ketika pelbagai penerangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm McDonald, Governor General, dan Sir Edward Gunn, Cabinet Malayan Union, mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1916 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan perkara yang berikut: penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Selain itu, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Seterusnya, jawatan Pesuruhjaya Tinggi untuk menggantikan Governor. Di samping itu, Raja berkuasa dalam perundangan dan akhir sekali, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Sultan Perak sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward Gunn agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Gimmins dan Rhys Williams menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Seterusnya, sokongan daripada pentadbir British. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu seperti Sir Edward Gunn, Malcolm McDonald, Sir Ralph Horne, Gimmins, A.T. Newbolt, Roland Bradell, W. Linnane dan Theodore Adams. Sir Ralph Horne mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan, misalnya memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward Gunn bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya pada 18 Julai 1916 di King's House, Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik.